Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Dalam kuliah yang lepas kita sudah bincangkan beberapa tajuk, antaranya ialah tentang pembunuhan Ka'ab al-Ashraf, seterusnya operasi ataupun Sariyah Bahran dan juga Zaid bin Harithah. Maka pada malam ini kita sambung tajuk yang baru, iaitu yang berkaitan dengan peperangan Uhud, Ghazwatu Uhud. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Persediaan Quraisy melancarkan peperangan balas dendam. Cerita dia tuan-tuan, tema dia ialah balas dendam. Dendam ni main daripada mana? Dendam hasil daripada kekalahan besar dalam perang Badar dan juga operasi-operasi yang selepas daripadanya. Baik. Api kemarahan terhadap orang-orang Islam bersemarak di Mekah disebabkan insiden dalam peperangan Badar, iaitu kekalahan yang mereka terima serta pembunuhan orang-orang kenamaan mereka. Hak ni hak kita cerita dulu ni tentang perang Badar, yang mana hampir keseluruhan kekuatan Quraisy ada pada waktu itu. Dan kita juga ceritakan bagaimana sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ceritanya mayat pembesar-pembesar Quraisy ini, panglima-panglima dan yang mati dalam perang itu telah pun dihumban dan dibuang ke dalam telaga buruk. Jadi itu sebenarnya meninggalkan kesan yang mendalam kepada saki-baki kawan-kawan mereka yang masih tinggal di Makkah. Kesan dari itu timbullah semangat untuk membalas dendam, sehingga orang-orang Quraisy melarang ditangisi keluarga mereka yang terbunuh dalam peperangan Badar. Mereka turut melarang para keluarga bersegera membayar tebusan untuk membebaskan tawanan-tawanan Badar, agar orang Islam tidak mengetahui kedukaan yang mereka tanggung. Ini tuan-tuan kita kira sebagai menjaga image bagi orang Quraisy selepas imejnya tercalar, selepas kekalahan yang sangat memalukan, ketika mana orang-orang Arab yang ada di keliling tu yang tahu orang-orang Quraisy ini sangat menentang dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira hak depa cerita yang kita kata dulu ni, masa keluar daripada Mekah tu bukan sekadar Badar, bahkan akan terus masuk dan menakluki Madinah. Hak tu cita-cita dan angan-angan Abu Jahal dan pembesar-pembesar yang lain. Tapi bila kalah, terkorban, ia merupakan kehinaan yang sangat besar. Tapi demi nak jaga daripada yang tu, Quraisy sanggup untuk larang kaum keluarga yang tinggal ini daripada buat satu benda yang merupakan trademark mereka. Memang trademark Arab jahiliyah, kematian ini ialah sesuatu yang sangat perlu untuk ditangisi dan diratapi. Diistilahkan dengan apa? Dengan istilah an-niyahah, ratapan. Dan sabit dalam hadis-hadis yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melakukan ratapan ke atas kematian. Nabi sebutkan wanita yang meratap, sekiranya ia mati dan dia tidak bertaubat, maka tempatnya adalah neraka. Dan Nabi SAW juga sebut, tuan-tuan, kita selalu dengar dan kita selalu sebut, al-ijtima'u 'alal mayyit wa sun'atat ta'ami minan niyahah. Berimpun kerana kematian dan buat makan-makan adalah sebahagian daripada ratapan. Itu hadis yang sahih. Hak tu yang kita tak mau sangat tu, bila dah mati, siang mati malah pakat-pakat berimpun buat makan.
Pasal dia sama macam yang Nabi larang. Pasal itulah yang Nabi gambarkan sebagai ratapan, dan ratapan itu pula Nabi sebutkan tadi, orang yang meratap tempat di dalam neraka. Tak apa lagi yang tu kan. Ada hadis lain yang kita baca, walaupun hadis itu diperselisihkan antara Aisyah dengan Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Umar dan Ibnu Umar meriwayatkan dalam hadis yang sahih, apa dia? Al-mayyit yu'adzab bibuka'il hayy. Mayat akan diazab dengan ratapan orang yang hidup. Itu yang kita tak bagi meratap. Itu yang kita larang daripada apa-apa saja bentuk tindakan dan upacara yang menggambarkan itu sebagai suatu ratapan, pasal kita bimbang kesannya kepada orang yang meninggal dunia. Kita sini seronok-seronok buat macam-macam, konon-konon nak bantu hak mati, buat benda hak Nabi tak ajar. Tapi yang dalam kubur tu kita bimbang dia akan menerima kesan daripada amalan yang dibuat, akibat daripada kejahilan terhadap tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak bagi makan, orang jamu makan memang makan, tapi kalau makan tu kerana meratapi kematian, hak tu yang Nabi larang. Dan itu memang trademark Arab jahiliyah. Dia ada satu, apa istilah dia panggil, kalau orang tu mati, keluarga ni dia kena sembelih. Kalau dia sembelih binatang tu kambing, maka kambing itu nanti kononnya akan dihantar ke dalam kubur. Kalau dia sembelih lembu, lembu itulah orang hantar pergi ke kubur. Kalau sembelih unta, maka nilai unta itulah yang akan dinikmati juga oleh orang yang mati. Sama macam kot lerah ni, kalau kenduri bagi makan serabai, maka semangkuk sedulang malaikat hantar serabai pergi ke alam kubur. Ada orang percaya lagu tu? Tak. Takkan makan serabai, kita kata. Bagilah makan standard sikit, kan? Itu memang sama macam yang diamalkan oleh Arab jahiliyah. Dan bukan saja Arab jahiliyah, Quraisy itu saja buat. Bahkan rata-rata Arab memang buat lagu tu. Bukan kata Arab saja. Kalau kita tengok tradisi masyarakat Hindu, sama. Pendek kata, semua masyarakat paganism, masyarakat penyembah dewa-dewa, masyarakat yang sembah berhala, mereka memang ada satu kepercayaan yang sangat kuat. Kalau orang tu mati, kita kena buat sesuatu, hantar bagi kat dia. Buat sesuatu di dunia, benda hasil tu akan dapat bagi mereka di akhirat. Termasuk kalau yang sebahagian tu kan dia start, dia bakar duit kertas. Dulu bakar duit kertas kan. Lepas bakar duit kertas, dia start dah buat banglo kertas tu, bakar banglo pula. Lepas siapa bakar banglo? Nanti kat sana dia ada banglo. Baru ni dia berkata, ada offer bakar iPhone kertas. Bakar iPhone betul bakar iPhone kertas pasal apa? Oh, lagi senang, dia boleh pakai iPhone. Oh, kalau boleh pakai iPhone, apa itu? Bakar charger sekali. Pasal apa? Lagi kat sana nak kena charge. Charger pun nak kena hantar juga. Hantar iPhone, hantar charger. Last sekali kena hantar business card. Pasal nak top up. Itu adalah kepercayaan yang sangat jahiliyah dan dikongsi, dan walaupun dia dikongsi, kemudiannya dipermodernkan dari satu generasi ke satu generasi. Dan orang masyarakat awam ni bersusah payahlah buat benda-benda ni atas dasar kononnya dia adalah agama. Sedangkan kalau kita telusuri sejarah dia, bagaimana bentuk kepercayaan yang ada, kita hanya akan jumpa amalan ini dalam kitab-kitab ajaran orang-orang penyembah berhala. Ke ni nak kena report polis juga? Boleh kan? Edit je. Tak kena report polis pula. Tapi nak gambarkan balik, itulah punyalah semangatnya Arab Quraisy ni. Walaupun benda tu sangat berakar umbi dalam masyarakat dia, nak tunjuk kepada orang Islam di Madinah yang mereka ni steady, kalah tu small matter, kita akan bangkit balik. Dia larang semua, jangan tunjuk kedukaan tu. Dan kalau yang ada duit nak pergi tebus tawanan, nanti dulu, buat relax dulu, jangan buat apa,
pasal kita nak bangkit untuk kita serang. Nak tunjukkan kepada orang Madinah, nak tunjukkan kepada orang Islam, Quraisy masih boleh berdiri tegak untuk melawan dengan orang-orang Islam. Hak tu idea yang ada pada mereka. Ya. Baik. Akibat peperangan Badar itu, pihak Quraisy telah bersepakat untuk melancarkan peperangan besar-besaran menentang orang-orang Islam. Dengan itu akan dapat melegakan kemarahan dan menembus dendam yang sekian lama membara dalam diri mereka. Mereka mula mengambil langkah persediaan untuk melancarkan peperangan ini. Baik. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anak pada Abu Jahal. Safwan bin Umayyah, ini adik-beradik mereka. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan kita tahu itu punca perang Badar kerana rombongan perdagangan dia. Abdullah bin Abi Rabi'ah merupakan pemimpin-pemimpin Quraisy yang paling aktif dan paling bersemangat untuk melancarkan peperangan ini. Tindakan pertama yang mereka lakukan demi tujuan ini ialah menahan barang perdagangan Abu Sufyan yang terlepas serta menjadi sebab perang Badar. Kepada orang-orang yang menyumbang saham dalam perdagangan itu, mereka mengatakan, "Hai orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menyakiti kamu dan membunuh orang-orang ternama kamu. Maka tolonglah kami dengan harta benda ini untuk memeranginya. Mudah-mudahan kita akan dapat membalas dendam terhadapnya." Lalu mereka pun bersetuju dengan cadangan itu, lalu menjual semua harta benda itu yang terdiri daripada 1,000 ekor unta dan 50,000 dinar. 1,000 ekor unta. Seekor unta berapa, Pak Bin? 6,000 dan 6,000. Sebab kenduri korban kan? 6,000. Bayang kalau 1,000 ekor, tak 6 bilion. Kan? 50,000 dinar. 1 dinar dah ada berapa dah ni? 500 lebih, 560. Naik balik kan? Yang ni dah ada 50,000 dinar. Itu kata yang ada. Kalau nisbahkan dengan duit RM kita lah ni hari ni, itulah kata yang daripada. Ambil buat calculation nanti. Punya semangat nak bangkit balik Quraisy ni, depa jual semua nilai benda tu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang mereka dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan di dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala turunkan ayat ini bukan nak habaq pada orang kafir, nak habaq pada orang beriman, bahawasanya orang kafir itu sanggup untuk menghimpun dan menafkahkan harta dia demi perjuangan dia. Dia yang kalau kita katakan sebahagian tu mungkin dia tahu ini bukanlah benda yang betul untuk diperjuangkan, tapi dia masih sanggup untuk belanjakan harta dia. Antara tujuan besarnya menghalang manusia daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Quraisy bukan cerita halang daripada sembah Allah, tapi Quraisy halang daripada mentauhidkan Allah. Itu dua benda yang agak berbeza. Kalau sembah Allah maknanya tak bagi langsung, tapi Kaabah tu ada di Mekah tu. Kaabah tu semua tahu itu rumah Allah. Abdul Muttalib pun masa dia datang, masa Abrahah panggil, dia kata Kaabah tu milik Allah Ta'ala, Allah yang jaga. Jadi isu tentang sembah Allah tak timbul isu.
Yang jadi isu menghalang daripada mentauhidkan Allah Ta'ala. Hanya mengabdikan diri semata-mata kepada Allah. Baik, jadi bila Allah Ta'ala gambarkan orang-orang kafir belanjakan harta dia untuk menghalang orang mentauhidkan Allah, dan dia akan terus untuk menginfak, untuk membelanjakan harta itu, walaupun kemudiannya akan menyebabkan kerugian, apatah lagi mereka kemudiannya ditewaskan. Dan orang-orang kafir itu Allah Ta'ala kata akan dibangkitkan untuk dihantar ke neraka Jahannam. Ini ialah peringatan kepada orang beriman. Kalau kita belanjakan harta dengan tujuan menghalang orang daripada mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita belanja harta untuk halang orang mengabdikan diri kepada Allah, kita bukan orang pertama yang buat macam tu. Kafir Quraisy dulu buat dah. Kalau ada orang yang sanggup berhabis untuk halang agama, belum kita buat, sebelum orang tu buat, dulu lagi dah Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan mereka buat dah benda tu. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan orang dulu yang pernah buat tu, kesudahan dia ke mana? Neraka Jahannam. Maka kalau orang yang dulu pernah buat tempatnya neraka Jahannam, adakah maknanya orang yang dah buat kemudian tak akan sampai ke neraka Jahannam juga? Tentu itu tempat kembalinya. Baik. Ini cerita tentang pengorbanan Quraisy untuk menjayakan misi mereka. Kemudian mereka membuka tawaran, siapa yang mahu secara sukarela untuk memberikan sumbangan memerangi orang-orang Islam. Tawaran itu diberikan kepada orang-orang Habsyah, Kinanah dan Tihamah. Habsyah tu jauh, Mekah, kita turun ke bawah kita akan jumpa bumi Yaman, seberang tu ada Ethiopia dan Eritrea, itu bumi Habsyah. Sampai ke Habsyah ditawarkan. Kinanah juga Tihamah, itu kawasan di sekitar semenanjung tanah Arab. Berbagai cara mereka lakukan untuk memenangi hati kumpulan ini, sehinggakan Safwan bin Umayyah memujuk Abu Izzah, seorang penyair yang menjadi tawanan dalam perang Badar, tetapi dibebaskan secara percuma tanpa membayar sebarang tebusan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diminta berjanji agar tidak lagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Safwan satu orang manusia yang bebas percuma dengan ikatan janji, tak boleh dah lagi buat apa jua bait syair yang menentang Islam. Siapa nama Abu Izzah ni? Jadi Safwan memujuk Abu Izzah ni, memujuknya supaya membangkitkan semangat kabilah-kabilah lain untuk menentang orang-orang Islam. Dia berjanji sekiranya Abu Izzah selamat kembali, maka akan dijadikannya seorang yang kaya, dan jika tidak, dia menjamin akan menjaga anak pinaknya. Lantas Abu Izzah pun memainkan peranannya, mengobarkan semangat kabilah-kabilah dengan syair-syairnya yang hebat dan berupaya menggamit kenangan silam mereka. Pihak Quraisy juga turut memilih seorang penyair yang lain, yaitu Musafi bin Abdi Manaf al-Jumahi, untuk memainkan peranan yang sama. Zaman dulu memang cari penyair, pasal orang berimpun nak dengar daripada penyair. Zaman sekarang fungsi tu siapa ambil ya? Siapa ambil fungsi tu? Nak kata artis K-pop, tak ada. Dia bukan sekadar sebagai hiburan. Dia sebagai artis, dia hiburan, tempat tumpuan, tapi juga sebagai media propaganda. Kalau zaman-zaman dulu wayang pacak kan, tayang skrin ke tengah padang, Jabatan Penerangan dulu kan, tahun ingat 80-an dah lagi kan. Lah ni tak ada kan fungsi tu. Lah ni dia siapa ambil alih? Siapa ambil alih untuk kerja tu? Tak ada satu media propaganda yang nampak tugas macam tu. Mungkin diambil alih oleh media alternatif kot, bloggers ke, facebookers ke, berbenda semua tu kan. Mungkinlah orang tu yang bangkitkan. Tapi untuk zaman itu, penyair ini peranannya sangat penting.
Kita baca hari itu kan sejarah bila Nabi mula-mula hijrah dulu, bagaimana penyair ini bila dia baca syair dia balik membangkitkan kenangan silam. Aus pernah perang dengan Khazraj, nyaris dia pernah berperang. Hanya dengan beberapa patah perkataan syair sudah boleh membangkitkan seluruh kenangan untuk berperang. Kuatnya fungsi syair di zaman itu. Zaman sekarang tak tahu noh, tak ada kot. Tapi memang perang ni memang banyak tamadun manusia yang bawa artis pi. Orang Malaysia dulu kat Kongo apa kali noh, bawa Piramlian. Tapi sana bawa artis. Kalau zaman perang dunia pertama, dunia kedua pun memang ada satu pasukan trup tu memang ada artis kan untuk bagi semangat, hiburkan. Zaman sebelum daripada tu, zaman Arab Jahiliyah ni pun memang ada benda-benda tu. Baik, Abu Sufyan adalah seorang yang sangat bersemangat untuk menentang orang-orang Islam setelah kembalinya daripada peperangan As-Sawiq. As-Sawiq ni kita cerita bulan lepas, yang mana depa buat serang hendak di Madinah yang dapat bunuh 2 orang hari tu ni, dan kemudian depa lari. Yang gagal mencapai maksud tujuannya, dia tak berjaya. Apatah lagi dia turut kehilangan banyak bekalan yang dibawanya dalam misi peperangan itu. Tanah Selut mula digenangi air, atau api mula bertambah marak. Ini apa nama peribahasa Arab. Nak ceritakan betapa bertambah lagi lah. Terutamanya apabila orang-orang Quraisy ditimpa satu lagi bencana yang terakhir, iaitu peristiwa terjadinya dalam misi Sariyah Zaid bin Harithah. Bukan sedikit kerugian yang mereka tanggung. Insiden itu telah menyebabkan hasil ekonomi yang besar telah binasa begitu saja. Ini semua menambahkan lagi duka cita dan keresahan yang tidak terperi. Dengan semua faktor ini, maka orang-orang Quraisy segera melancarkan persediaan untuk terlibat dalam peperangan baru yang bakal menjadi penentu antara mereka dengan orang-orang Islam. Ini persiapan awal. Tuan-tuan bayangkan betapa semangatnya Quraisy kali ini akan bangkit semula. Kali ini kita akan tewaskan orang-orang Madinah. Tuan-tuan nak kena feel semangat tu. Itu yang ada, dan masa itulah mereka bangkit dan keluar. Keanggotaan tentera Quraisy dan kepimpinannya. Setelah berlalu setahun, Mekah mula mendapat kelengkapan yang secukupnya. Mereka telah berjaya mengumpulkan 3,000 orang pejuang yang terdiri daripada orang-orang Quraisy, para sekutunya, serta orang-orang Habsyah. Orang Habsyah ikut sekali. Pimpinan Quraisy berpendapat mereka perlu membawa golongan wanita turut serta agar lebih meningkatkan lagi semangat juang para lelaki demi menjaga kehormatan dan maruah mereka. Seramai 15 orang wanita dipilih untuk tujuan ini. Kelengkapan dalam misi peperangan ini terdiri daripada 3,000 ekor unta sebagai pengangkutan logistik dan persenjataan, dan 200 ekor kuda tempur. Sepanjang perjalanan itu mereka tidak menungganginya. Senjata perlindungan pula terdiri dari 700 baju besi. Ini kira persiapan yang sangat mewah, persiapan yang sangat bersungguh-sungguh. Nak boleh himpun sampai 3,000 unta, besar. 3,000 ekor unta ni besar. Kalau atok tu tuan-tuan, separuh jalan Mekah nak keluar, minta nak sampai Madinah tu dekat separuh jalan apa. Kalau atok susun panjang-panjang kan, maknanya memang bersungguh-sungguh ni. Kepimpinan umum diterajui oleh Abu Sufyan bin Harb, ini sebagai panglima batalion yang paling besar. Sementara pimpinan kuda tempur diterajui oleh Khalid bin Al-Walid dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Bendera pula dipegang oleh kaum kerabat Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ni kita cerita peringkat awal perang Badar dulu kan. Jadi panglima agungnya Abu Sufyan. Pasal Abu Sufyan hak sama gagan dengan itu pakai habis belakang dah, mati. Kira tinggal dia lah chief dimissionnya.
Dan ada Khalid bin Al-Walid. Hak ni watak baru. Masa perang Badar tak timbul watak Khalid bin Al-Walid. Wallahu a'lam. Ada sebahagian riwayat sejarah cerita Khalid bin Al-Walid memang dia tak join perang Badar, tak sempat. Dia tak join perang Badar. Pasal tu dalam perang Badar tak timbul nama Khalid. Sedangkan tempoh antara perang Uhud dengan perang Badar bukan jauh, setahun je. Dan Khalid ni memang sangat terkenal dengan kehebatan berkudanya. Pakar berkuda dan mempunyai gerakan yang sangat tangkas. Terkenal dalam sepanjang sejarah. Kalau kita baca sejarah tentang sahabat, sejarah tentang panglima perang, bila sebut bab Khalid, ini manusia yang sangat tangkas bawa kuda, menunggang kuda, sangat cepat. Baik, jadi start daripada perang Uhud ni tuan-tuan, kita akan dengar nama Khalid bin Al-Walid. Lepas tu dalam hampir setiap peperangan orang Islam, bila dia kemudiannya dia masuk Islam, nama Khalid tak pernah jatuh, nama Khalid tak pernah gugur, sentiasa ada. Sampailah akhirnya kita tahu cerita yang Khalid bin Al-Walid menerima surat pemecatan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila ni? Zaman Umar jadi khalifah. Dia kena pecat daripada jadi ketua panglima tentera. Pasal bila perang dia kata tak ada Khalid, semua down. Bila keluar sampai tu tentera Khalid nak mai, baru naik balik semangat. Bila nak perang, Khalid ada tak? Khalid tak ada, cari Khalid dulu. Seakan-akan pergantungan tu dah sampai kepada Khalid. Tu yang Umar kemudiannya tarik, pecat Khalid, pasal bimbangkan generasi yang di bawah-bawah ni dia hilang, salah fokus pergantungan. Jadi Khalid hanya menjadi tentera biasa lepas daripada tu. Baik, nak sampai tahap tu kita lalu perang Uhud ni dulu. Jadi tentera Mekah mula bergerak. Bergeraklah tentera Mekah selepas siap semua kelengkapan ini menuju ke Madinah. Imbauan kenangan silam, kemarahan yang terpendam menyalakan lagi api kebencian dalam hati mereka dan memadamkan terus daripada terfikir padah yang bakal menimpa dalam peperangan tersebut. Perisikan Madinah mendapat maklumat pergerakan musuh. Ini tuan-tuan, sebenarnya dalam situasi negara, nama negara, dia akan sentiasa ada perisik-perisik yang berkeliaran. Kita pun tak tahu, rupanya kawan ni spy. Orang kita lama, spy rupanya. Lama dia dah hantar laporan rupanya. Itu memang aspek keselamatan ni benda tu berlaku. Tapi dalam kes Madinah dan Mekah ni, hubungan Madinah dan Mekah dalam duk bergerak dengan perdagangan dan sebagainya, di celah-celah tu ada perisik. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sentiasa mengawasi pergerakan Quraisy dan persediaan ketenteraannya. Justru itu, sebaik sahaja mereka mula bergerak, dengan segera Al-Abbas mengutuskan surat secara tergesa-gesa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan secara lengkap butir-butir pergerakan tentera Makkah. Al-Abbas di siapa? Pak menakan Nabi, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ini, para ulama sebut sebahagiannya mengatakan dia memang Islam awal dan dia antara yang dikecualikan daripada perintah hijrah. Ya, ada di kalangan ulama yang pegang kaul begitu, dan fungsinya bila dia menyembunyikan keislamannya. Dia tidak keluar untuk berhijrah, sedangkan wajib ketika itu orang Islam daripada Makkah hijrah ke Madinah. Dia tak buat duduk situ, maka dia difungsikan sebagai penyampai berita, peninjau, perisik. Dia dengar semua pergaulan apa semua sekali, dia hantar butiran tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan yang dihantar oleh Al-Abbas memecut dengan begitu pantas untuk menyampaikan surat itu. Dikerahnya kenderaannya supaya berlari kencang, sehingga dalam masa 3 hari sahaja ia berjaya sampai ke Madinah yang jarak jauhnya dari Makkah ialah 500 km. 580 macam tu kot, no? Kalau kita naik kereta, naik bas lah ni, keluar daripada Makkah ke Madinah sekitar dalam itulah 575-580 km jarak dah. Tapi maknanya dia punya utusan ni 3 hari dah boleh sampai. 3 hari.
Kalau biasa tu yang makan masa seminggu, yang masa hijrah hari tu ni, yang Nabi keluar dengan Abu Bakar, Nabi keluar tu sampai tu seminggu. Pasal dia bukan pergerakan yang segera kan, berhati-hati dengan pergerakan yang biasa. Yang ni pula pasal dia dikira sebagai pos laju, dia nak kena pintas, tentera dah keluar, dia kena pintas jalan lain dan dia kena bersegera. Dalam 3 hari dia boleh sampai. Utusan itu menyerahkan surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berada di Masjid Quba. Quba ni di sebelah timur Madinah. Tu Quba. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis An-Nasa'i, Nabi sebutkan yang barang siapa berwuduk kemudiannya melakukan salat 2 rakaat di Quba, pahalanya ialah seperti mengerjakan umrah. Itu pahala salat di Masjid Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pada setiap hari Sabtu Nabi akan keluar dan salat 2 rakaat di Quba. Pasal tu kalau siapa-siapa pi umrah, pi haji ke, kalau duduk di Madinah, dia akan ada satu trip ziarah, dia singgah kat Quba. Orang singgah Quba macam-macam lah kan. Singgah Quba tu itu satu-satunya tempat yang memang ada satu sunnah. Nabi akan Nabi akan solat 2 rakaat dan ada fadilat yang Nabi sebutkan. Solat 2 rakaat di Quba pahalanya seperti mengerjakan umrah. Itu. Lain daripada Masjid Quba tidak ada yang dipanggilkan fadilat khas. Tak ada. Pergi Masjid 7 ke, Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat tu ke, yang tu tidak ada satu fadilat khas. Kalau masuk solat 2 rakaat tak apa. Kalau pi tak masuk pun tak ada cacat celah apa. Cuma kalau Quba pi salat, itu ada khas dia punya fadilat. Baik, jadi masa tu Nabi duduk di Quba. Surat itu dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Lalu Nabi mengarahkan Ubay merahsiakan hal tersebut. Dengan segera Nabi pulang ke Madinah dan berbincang dengan pimpinan-pimpinan Muhajirin dan Ansar. Nabi tak bagi Ubay kecoh-kecoh, balik dulu, buat persiapan dulu, bincang dulu dengan pemimpin Quraisy dan Muhajirin dan Ansar, barulah dibuat satu keputusan bagaimana tindakan yang nak diambil. Jadi persediaan umat Islam menghadapi suasana tergempar. Seluruh kota Madinah mula berada dalam keadaan berjaga-jaga. Setiap orang lelaki tidak berenggang dengan senjatanya sekalipun ketika sedang sembahyang, kerana bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan mengejut. Maksudnya suasana tu suasana tegang, berjaga-jaga. Satu pasukan kecil orang Ansar, antara mereka ialah Sa'ad bin Mu'adh, Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Ubadah, bertindak sebagai pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaga malam di hadapan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siap menyandang senjata. Tak buatlah macam pengawal dekat istana raja, istana duduk berjalan berkawal macam tu kan. Tapi bersiaplah, tunggu. Nah abang, pasal apa? Bila dah dipalukan gendang perang, banyak kemungkinan, dan antara yang biasa dibuat ialah pasukan musuh bila dia hantar tentera dia akan hantar dulu dia punya kalau kita kata zaman sekarang mungkin ada sharpshooter dia, pembunuh upahan dia di kalangan tentera yang ada untuk serang dan bunuh pemimpin lawan. Sepanjang kisah perang ni tuan-tuan, kalau baca sejarah banyak berlaku macam tu. Termasuk kalau siapa baca kisah Salahuddin Al-Ayyubi masa dia berperang dengan Richard the Lionheart, perang salib kan. Salah satu cara nak matikan moral tu, kalau ikut riwayat yang disampaikan itu, ialah Salahuddin sendiri dia sempat masuk dalam kemah Richard ni untuk bagi warning kepada Richard the Lionheart. Wallahu alam, itu cerita. Tapi maksudnya kalau kita tengok TV pun, kalau tuan-tuan tengok gambar Cina ke, perang apa ke, bentuk serangan yang macam itu memang berlaku. Jadi dalam kes ini para sahabat bersedia, takut-takut ada serang hendak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Pintu-pintu masuk Madinah serta lorong-lorong kecilnya dikawal oleh beberapa kumpulan kerana bimbang kalau berlaku serangan mengejut. Rondaan-rondaan dilakukan untuk merisik pergerakan musuh di sekitar jalan-jalan yang diandaikan kemungkinan akan dilalui oleh tentera musyrikin bagi melancarkan serangan ke atas mereka. Makna kata daripada Mekah nak ke Madinah itu, dia sebenarnya ada berbagai-bagai jalan. Dia pusing kot tu boleh sampai jalan timur, masuk ke pintu barat, masuk ke pintu depan. Itu semua dikawal. Dan tentera Mekah sampai ke pinggiran Madinah. Sementara itu, tentera Mekah meneruskan perjalanannya melalui jalan utama sebelah barat yang biasa dilalui. Apabila sampai di Abwa. Abwa ni tempat Aminah meninggal dunia kan? Abwa. Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, mencadangkan supaya digali makam bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cadangan itu ditolak oleh pimpinan Quraisy. Mereka memperingatkan tentang risiko buruk yang bakal menimpa jika cadangan ini dipersetujui. Ini gambaran sirahnya. Wallahu alam, walaupun cerita tentang Hindun dan Abu Sufyan ini ada banyak revision semula, ada banyak kajian semula sejauh mana mereka ni pasal tidak dinafikan riwayat-riwayat sejarah yang sampai kepada kita umat Islam itu. Di celah-celah tu ada campur tangan daripada perawi-perawi Syiah yang mempunyai permusuhan yang sangat mendalam dengan para sahabat, terutamanya dari kalangan keluarga Bani Umayyah. Abu Sufyan, Hindun tu keluarga Bani Umayyah. Jadi perseteruan itu menyebabkan kita rasa ada sebahagian riwayat tu agak keterlaluan kan. Baik, katalah barangkali betul yang itulah zaman sebelum mereka masuk Islam. Dan apa tujuan nak buat macam itu? Nak gambarkan betapa berdendamnya Quraisy terhadap Nabi ni, sampaikan kalau boleh nak korek kubur mak Nabi pun dia mau buat. Tapi boleh mengenangkan, kalau kita katakan Quraisy ni dia tahu kalau macam hari tu masa Nabi nak hijrah, dia perhimpunkan wakil daripada setiap kabilah yang ada untuk menggambarkan kesepakatan Quraisy menentang Nabi. Dia pun tak mau ada pecah belah. Pasal apa? Pasal bimbang. Bila ambil satu tindakan, nanti akan ada pihak lain tak puas hati, maka itu akan menimbulkan permusuhan, perbalahan sesama sendiri dan sebagainya. Pasal Aminah tak ada kira, walaupun dia mak Nabi, tapi pada mereka dia masih ada kaum keluarga. Arab ni satu kelebihannya, walaupun tak sama agama, tapi bila bab keluarga, asabiyah kekeluargaan itu menyebabkan mereka boleh bangkit untuk pertahankan. Bukan atas nama agama, tapi atas nama keluarga. Jadi itu antara aspek-aspek yang dipikirkan. Baik, kemudian mereka meneruskan perjalanan sehingga hampir sampai ke kota Madinah. Lalu mereka melalui lembah Al-Aqiq, kemudian beredar dari lembah itu, bergerak ke sebelah kanan sehingga sampai dekat dengan bukit Uhud di sebuah tempat yang bernama Ainain, iaitu di batan As-Sabkhah, melalui sebuah lorong di tebing lembah itu yang terletak di sebelah utara Madinah. Di situ mereka bermarkas, iaitu pada hari Jumaat 16 Syawal tahun 3 Hijrah. 16 Syawal tahun 3 Hijrah maknanya setahun lebih sikit kan. Pasal Badar berlaku bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Baik, itu suasananya. Kalau siapa yang pernah sampai di Madinah, kita akan tengok lembah itu, bukit Uhud tu dia bukan seketul bukit macam tu, dia memanjang kan. Dia memanjang. Kalau siapa yang boleh tengok, tapi kita tak pernah tengok peta dia kan, dia ada jalan masuk daripada Mekah tu di situ. Kalau siapa yang pergi zaman lah ni, dekat dinding sekolah tu dia pelukis dah, buat lakaran pergerakan. Kalau kita nak tengok siapa yang minat tentang strategi peperangan dan sebagainya, itu ada lakaran tentang pergerakan tentera Mekah dia cara sampai di Madinah tu, sampai dekat bukit Uhud tu. Itu dia. Baik, majlis perundingan membincangkan strategi pertahanan. Ini cerita bab Nabi pula. Berita demi berita disampaikan oleh perisikan Madinah
tentang pergerakan tentera Makkah, hinggalah berita terakhir tentang penempatan mereka di Uhud. Maknanya dekat dah tu, sampai dah, kira sampai dah kan. Maka tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan majlis perbincangan ketenteraan di peringkat tertinggi. Dalam majlis itu mereka bertukar-tukar pendapat untuk mendapatkan satu pendirian. Dalam majlis itu baginda memberitahu mereka tentang mimpinya. Katanya, demi Allah, aku mendapat mimpi yang baik. Aku melihat lembu yang disembelih. Di mata pedangku ada kesumbingan, dan aku melihat bahawa aku memasukkan tanganku dalam baju besi yang sangat kukuh. Baginda mentakwilkan lembu dengan tanganku dalam baju besi, lembu dengan maksud sekumpulan sahabat yang terbunuh. Kesumbingan pada pedangnya ditakwilkan dengan maksud seorang lelaki yang terkorban dari kalangan ahli keluarganya, dan baju besi yang kukuh itu ditakwilkan dengan maksud kota Madinah. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya dalam pertempuran tu nanti akan ada di kalangan sahabat yang terkorban. Dalam ramai-ramai terkorban tu salah seorangnya ahli keluarga Nabi. Siapa yang kenal tu? Siapa? Hamzah, kan? Hamzah. Sahabat yang kata sahabat-sahabat, oh ramailah yang terkorban dalam perang Uhud. Cuma di situ hujung tu ialah Nabi memasukkan tangan dalam baju besi yang sangat kukuh. Nabi gambarkan sebagai Madinah, maknanya kota Madinah tidak tumbang. Nabi masih di situ. Jadi itu Nabi takwilkan sebagai berita yang baik. Maknanya tak kalah. Orang Madinah tak kalah. Dan perang Uhud bukan cerita kalah, dia cerita tak menang. Dia cerita tak menang. Pasal apa? Nak bandingkan menang dengan tak menang, pasal kita compare dengan Badar. Bila compare dengan Badar, Badar menang, yang Uhud tak menang. Tapi adakah tewas? Adakah kalah Madinah? Tak kalah. Pasal apa tak kalah? Kita tengok sampai ujung nanti pasal apa yang jadi tak kalah. Baik. Kemudian baginda mengutarakan pendapatnya kepada para sahabat supaya mereka tidak keluar dan bertahan saja di Madinah. Dah kata tu kota yang kuat, tak tumbang, bertahanlah di Madinah. Jika orang-orang musyrikin terus menanti di markasnya, berarti mereka menanti di tempat yang buruk tanpa mendapat sebarang faedah. Tapi jika mereka masuk ke kota Madinah, maka orang-orang Islam akan memerangi mereka di segenap lorong-lorong yang sempit. Sementara golongan wanita yang akan menentang dari atas bumbung rumah. Cadangan baginda itu hanyalah semata-mata pendapatnya. Ini bukan wahyu. Sahabat pun tahu ini bukan wahyu. Cadangan ini dipersetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, yang hadir dalam majlis itu sebagai mewakili pimpinan Khazraj. Pasal apa dia jadi pimpinan Khazraj? Pasal dia tidak menzahirkan permusuhan. Dia memang pimpinan Khazraj. Jadi bila kata hantar wakil pergi mesyuarat, hantar orang besar lah, kan? Walaupun orang besar tu kemudiannya baru diketahui penyamun besar, dan itu tidak didedahkan. Sahabat-sahabat Nabi tak ramai yang tahu rahsia tu. Di kalangan orang Khazraj sendiri pun tak timbul isu munafik tak munafik ini. Ini pasti peringkat awal Islam. Belum menyerlah lagi kejahatan munafik ini. Jadi hantar dia pergi, dan dia setuju dengan idea Nabi SAW itu. Yang nyatanya persetujuannya itu bukanlah berdasarkan pertimbangan bahawa ia adalah cadangan terbaik dari sudut strategi ketenteraan. Malah ia bertujuan supaya dapat menjauhkan diri dari medan peperangan tanpa diketahui oleh sesiapa. Maknanya kalau pekat situ, dia boleh balik menyorok duduk dalam bilik dalam rumah dia ke, dia boleh lari pergi mana. Pasal semua masih bertunggu dekat lorong-lorong kan. Tidak turun ke medan. Kalau turun ke medan, nak kena turun sekali. Itu sangat berisiko. Dan munafik, dia sangat takut untuk turun bertempur. Munafik, dia takkan turun bertempur. Dia akan cuba macam mana pun untuk mengelakkan diri, pasal dia takut mati. Sayang, yang dia takut mati itu ialah mati di jalan Allah. Allah mengkehendaki untuk membongkar tembelangnya dan para sahabatnya buat pertama kalinya di hadapan orang-orang Islam. Nanti akan terdedahlah topeng yang menutup kekufuran dan kemunafikan mereka.
Orang-orang Islam akan tahu dalam saat-saat yang genting tentang ular-ular yang menyelinap masuk dalam pakaian dan tangan baju mereka. Tetapi sekumpulan sahabat ternama yang ketinggalan semasa peperangan Badar dengan segera memintas cadangan itu, lalu mencadangkan kepada Nabi SAW supaya mereka keluar dari kota Madinah. Salah seorang daripada mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami sangat mengharapkan hari ini dan kami sering berdoa kepada Allah. Sekarang Allah telah membawanya kepada kami dan semakin hampir masanya. Keluarlah untuk bertemu musuh-musuh kita supaya mereka tidak akan melihat kita sebagai seorang yang pengecut." Ini grup yang kedua. Baik. Grup yang pertama tadi ni, dia setuju cadangan Nabi pasal dah Nabi cadang, kita setuju. Kepala yang sangat setuju Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun dia bersetuju, orang lain setuju, niat tu berbeza. Hak setuju dengan Nabi pasal itu cadangan Nabi dan memikirkan ada strategi yang boleh dibuat di situ. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia setuju dengan Nabi pasal itu habuan dia nak menyorok. Nampak? Itu satu puak. Puak yang kedua ni pula ialah orang-orang yang masa perang Badar mereka tak join. Kalau ada yang baru dengar, pasal apa yang apa tak turun hari itu ni? Tahu kan? Kita kata yang tak turun tu pasal perang Badar bukan perang yang dirancang. Nabi kutip siapa yang ada aja mai turun. Siapa yang tak ready lagi ni, kuda saya tinggal kat sana, kuda tinggal kat sana tak payah pergi. Siapa yang ada? Jadi sebahagian tu memang tak pergi. Kalau kami tahu nak pergi perang, tentu kami ikut sekali. Dia berkata, ni tak perang. Jadi bila dah tak turun perang, tiba-tiba menang pula tu. Satu kebanggaan. Nak turun ke medan, dapat apa? Tetah kepala musuh, dapat cantah, dapat bunuh musuh Allah Ta'ala. Itu satu kebanggaan. Dan kalau kata tumbang mati, mati syahid. Itu yang diidamkan oleh ramai orang Islam di zaman itu. Hidup tu mulia, mati pun mulia. Hidup mulia, mati syahid. Itu dua prinsip. Dan apa nama, ada hadis kan, doa Nabi SAW. Nabi doakan orang yang memakai pakaian baru, ilbas jadidan wa'ish sa'idan wamut syahidan. Pakai baju yang baru, hidup dalam keadaan yang bahagia, mati dalam keadaan yang syahid. Doa orang pakai baju baru. Tapi rujuk Hisnul Muslim, tengok hadis tu. Tapi kita jarang pakai baju baru kan, duk pakai baju buruk lah. Nampak orang baju baru, baju buruk pun kita tak tahu, tak teringat nak doa pun. Duk pakai baju sendiri pun lupa nak doa, tambah tengok orang. Tapi ada doa Nabi ajaknya tu. Baik, jadi sahabat-sahabat ni kata, lama dah mengidam ni. Kawan-kawan yang pi perang Badar tu, mereka dah dapat dah habuan mereka, kebanggaan mereka, perjuangan mereka. Yang luka, darah, titisan darah kerana jihad fisabilillah tu satu kemuliaan. Doa sungguh-sungguh nak dapat pengalaman yang sama. Tiba-tiba dalam tiba-tiba ni Allah Ta'ala bagi kat kami hidang sampai depan mata dah. Kami mengidam yang ni. Jadi kalau boleh biar kita turun. Dan tuan-tuan nak kena gambarkan, kena faham, Nabi kata keluar daripada kota Madinah. Istilah je kota Madinah, bukan dah kota pun. Jangan gambarkan macam kota Istanbul, apa Konstantinopel, ataupun tuan-tuan nak bayangkan macam tembok besar Cina ke kota zaman apa nama King Arthur di British, di apa nama, di England sana tu. Jadi memang ada castle apa semua. Kota Madinah tu makna hanya sekadar himpunan bangunan-bangunan rumah di celah-celah lembah dan lorong-lorong. Keluar kawasan tu, itulah keluar kota Madinah. Kuba, kalau zaman lah ni Kuba tu dah masuk dah dalam apa nama daerah Madinah. Dulu dikira jauh, sekarang dekat pasal apa? Pasal orang naik bas, naik kereta. Dulu jalan kaki. Asalah jauh tu. Baik, jadi dia berkata keluar tu mana, keluar sikit je. Nak turun ke medan, nak berdepan di situ. Tentera musuh dah ada di Uhud, nak keluar sikit ke situ. Itu gambaran yang kita nak boleh faham. Baik, kumpulan yang bersemangat ini diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyumbangkan jasa besar melalui kilauan pedangnya dalam peperangan Badar. Hamzah dia dah syok turun perang Badar gitu kan. Dia bunuh ramai.
Hamzah berkata kepada Nabi SAW, demi yang menurunkan Alkitab kepadamu, aku tidak akan menjamah makanan melainkan setelah aku libas mereka dengan pedangku ini di luar Madinah. Itu perkataan yang diriwayatkan berkaitan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib kepada Nabi SAW di saat-saat awal sebelum terjadinya perang Uhud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena ambil feel tu kena ambil betul-betul. Bagaimana mereka bersemangat. Pasal kita jadi tak boleh nak faham. Kadang-kadang tuan-tuan kadang mendengar je, pasal apa mereka tak ambil strategi macam perang Khandak ke apakah. Tapi nak kena tahu, macam perang Khandak yang mereka sempat gali parit dan sebagainya, itu take time. Ada tempoh yang sempat mereka gali. Dengar bunyi kata nak perang, mereka gali siap-siap dah. Tapi perang Uhud ini, mereka dah sampai dah di Uhud. Macam mana nak buat? Baik, akhirnya Rasulullah SAW menolak cadangannya sendiri dan menerima cadangan terbanyak. Terbanyak ni mai daripada golongan-golongan muda dan sebahagian besarnya yang tak sempat turun perang Badar. Lantas keputusannya pun dibuat untuk keluar dari Madinah dan bertemu musuh di medan luar kawasan. Pembentukan pasukan tentera Islam dan kemarahan ke medan perang. Kemudian Nabi SAW bersembahyang Jumaat dengan mereka, lalu memberikan nasihat kepada mereka dan mengarahkan mereka supaya bersungguh dan berusaha keras. Diberitahunya mereka bahawa kemenangan akan berpihak kepada mereka jika mereka bersabar. Selalu dikaitkan dengan sifat sabar. Disuruhnya mereka berkemas-kemas untuk menghadapi musuh. Dengan nasihat yang diberikan itu, mereka pun merasa senang hati. Kemudian baginda menunaikan salat asar. Pada masa itu tentera Islam telah mula berkumpul. Begitu juga mereka yang berada jauh telah sampai. Kemudian baginda masuk ke rumahnya. Bersama baginda ialah dua orang sahabatnya, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka menghulurkan serbannya dan memakaikan kepada baginda. Kemudian baginda memasang senjata pada tubuhnya dan memakai 2 lapis baju besi serta menggalas pedangnya. Kemudian baginda pun keluar dari rumahnya. Ketika itu orang ramai sedang menunggu baginda di luar. Sebelum baginda keluar, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair berkata kepada mereka, kamu telah mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya keluar dan tidak menerima cadangannya. Serahkan semula keputusan itu kepada baginda. Ada sahabat Nabi kata, apa tak patut, ni Nabi sendiri cadang, apa boleh pindah cadangan Nabi ni. Lantas menyesallah mereka atas apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan, sahabat menyesal pasal apa? Menyesal pasal macam tolak cadangan Nabi kan. Pada mereka tu benda besar lah. Tapi yang mereka sanggup untuk cadang yang lain pasal apa? Pasal mereka tahu hak tu bukan cadangan wahyu. Itu ada ijtihad daripada Nabi SAW. Kalau kata wahyu, siapa pun di kalangan orang beriman tak akan berani canggah. Yang Quran bagi tahu tentang para sahabat ini, bila cerita tu wahyu, mereka akan kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu prinsip orang beriman bila berdepan dengan wahyu, berdepan dengan Nabi SAW. Tapi bila mereka tahu hak ni bukan wahyu dan Nabi pun tak pertegah benda tu, maka mereka sanggup untuk cadang yang lain. Cuma bila mai Sa'ad bagi tahu hampa teramak nak pindah cadangan Nabi, paksa Nabi ikut cadangan hampa, di situ ada rasa bersalah. Maka apabila baginda keluar, mereka pun berkata, wahai Rasulullah, tidak patut kami menyanggahimu. Buatlah sebagaimana yang kamu mahu. Jika kamu suka untuk bertahan dalam Madinah, maka lakukanlah. Terpaksa pujuk balik Nabi. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak patut bagi seorang nabi apabila telah memakai baju besinya untuk menanggalkannya, melainkan setelah Allah menjatuhkan keputusan antaranya dan musuhnya. Ini perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kata,
dah siap macam ni, Nabi, mana-mana Nabi pun bila dah siap berperang, dia tak patah balik. Sampailah Allah Ta'ala jatuhkan keputusan sama ada menang di pihak Nabi ataupun menang di pihak musuh. Baik, Nabi SAW membahagikan tenteranya kepada 3 pasukan. Pertama, pasukan Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair ini, tuan-tuan ingat nama ni, ini ialah antara utusan awal yang Nabi hantar ke Madinah untuk mengislamkan orang-orang Madinah, untuk ajak Quran kepada orang Madinah. Bukan seorang dia islamkan, sekampung-sekampung dia telah islamkan. Pasukan kedua, pasukan Ansar dari kalangan Aus, benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudayr. Dan ketiga, pasukan Ansar dari kalangan Khazraj, benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Mundhir radhiyallahu anhu. Keanggotaan pasukan itu kesemuanya terdiri daripada 1000 orang tentera. 1000 orang tentera. Pasal apa 1000 je? Yang lain-lain tu kanak-kanak, orang perempuan, orang uzak, orang tua kan. Berbanding dengan Quraisy tadi, itu ada 3000. 400 anggotanya memakai baju besi dan 50 daripadanya adalah pasukan kuda tempur. Dikatakan bahawa tidak terdapat seorang pun pahlawan berkuda. Ada kuda tempur, tapi yang dinamakan pahlawan berkuda tak ada. Nak bandingkan hak Quraisy tu, yang mai ialah champion dia tu, Khalid bin Al-Walid. Nak tengok tak seimbangnya kekuatan dari sudut maddi, dari sudut bicara dan kira bicara manusia, tak seimbang. Masih lagi orang Mekah ni, orang Madinah dikira underdog. Baginda melantik Ibnu Ummi Maktum untuk memangkunya sebagai imam salat semasa di Madinah. Bukan jauh pun, tapi oleh kerana Nabi keluar kawasan, nak jadi imam salat. Sekarang siapa jadi imam? Abdullah bin Ummi Maktum jadi imam. Biasanya dia cuma jadi muazzin, masa Nabi tak ada dia jadi imam. Itu maknanya kalau kita pun pengamalan masjid-masjid kan, imam semua pakat tak ada, Tok Bilal lagi jadi imam. Betul tak? Dia azan, dia imam. Kadang-kadang kalau setengah masjid itu Tok Siak, dialah azan, dialah imam. Bilal pun tak ada, imam pun tak ada. Yang ni Nabi delegate dah. Perintah untuk bergerak sudah dikeluarkan, maka bergeraklah pasukan tersebut menuju ke arah utara. 2 orang yang bernama Sa'ad keluar di hadapan Nabi SAW sambil berjalan kemas dengan memakai baju besi. Apabila mereka melepasi Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ni hak tuan-tuan dengar nasyid tu, Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'. Itu nama tempat tu. Baginda melihat satu pasukan yang sudah lengkap bersenjata berasingan dari angkatan baginda. Lalu baginda bertanyakan, siapa mereka? Kemudian baginda diberitahu bahawa mereka adalah orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kabilah Al-Khazraj. Mereka juga ingin memberikan bantuan dalam peperangan menentang orang-orang musyrikin itu. Baginda bertanya, sudahkah mereka masuk Islam? Para sahabat menjawab, belum. Maka baginda enggan menerima pertolongan orang-orang kafir untuk menentang orang-orang musyrikin. Cerita ni tuan-tuan, part ini dia timbul perbahasan fiqh di kalangan ulama tentang boleh tak orang Islam mengambil orang kafir sebagai pembantu dalam menentang orang kafir yang lain. Isu ni sangat besar dan dia timbul masa bila ni? Masa perang Teluk dulu ni. Masa perang Teluk, bila tentera Saddam Hussein dia langgak, dia masuk Kuwait kan, sat je dia masuk Kuwait. Bila dia masuk Kuwait, negeri-negeri yang lain keliling tu pakai ketak belakang. Tentu ketak kan, pasal lepas tu dia umum nak pergi mana? Arab Saudi. Masa tu apa Arab Saudi buat? Dandan panggil semua keketan tentera tu, Amerika main tunggu. Maka itu menimbulkan perbahasan di kalangan ulama sebenarnya. Dia berkata tergamak Arab Saudi nak lawan dengan Iraq tu. Iraq tu nak main tu, Iraq orang Islam. Dia berkata Arab Saudi nak pertahankan negeri dia, panggil Amerika.
Panggil mereka. Dan mereka ni berhujah, tak patut buat yang macam tu menggunakan kisah yang ni. Tak boleh ambil orang kafir untuk membantu. Dia kata hendak orang kafir, hendak lawan dengan Iraq. Iraq tu sama-sama Islam. Ada pula orang kata, wallahu alam, cerita betul tak betul. Dia kata, dah ini cerita wallahu alam. Dia kata dia tanya ada satu orang ulama, nama ulama terkenal zaman tu. Apa hukum, apa nama, boleh ke kata Arab Saudi pergi ambil tentera mereka pergi lawan dengan Saddam Hussein sedangkan dia orang Islam? Tok Syekh tu kata, bilanya yang dia Islam? Bilanya Saddam Hussein tu Islam? Dia kata. Pasal apa kata macam tu? Pasal pada pandangan mereka, Iraq masa tu ialah kerajaan sosialis, Parti Arab Sosialis Ba'ath. Al-Ba'ath. Ba'ath ni dia yang pegang Iraq dan Syria. Ini memang sosialis. Sosialis kira adik-beradik satu pupu dengan komunis. Yang nak kata agama dengan tak agama ni rasa macam tak pernah ada agama. Ba'ath tu sendiri memang kita ragui Islam kata Islam. Dia ada Syria, Iraq, Libya yang pegang Parti Ba'ath. Jadi bila orang kata Saddam Hussein ni cerita zaman tu, kita imbau balik cerita zaman tu. Mana boleh lawan ambil Amerika lawan dengan Iraq? Iraq tu orang Islam. Tak lawan orang bukan Islam pun tak boleh panggil orang bukan Islam. Ada apa kata bila masanya kau tu Islam? Dia patut balik komunis. Itu ada perbahasan. Jadi dalam bab itu sebenarnya para ulama ialah ada pro dan kontra lah dalam isu tu. Boleh ke tak boleh? Jadi kita nak sangkutkan cerita tu ialah bagi para ulama yang mengatakan tak boleh ambil kekuatan tentera bukan Islam untuk menentang musuh, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam, ialah cerita perang Uhud ni. Cerita hadis yang meriwayatkan tentang benda Nabi suruh balik. Tak Islam dia kan, Nabi suruh balik. Ada sahabat yang lain, ada lelaki lain yang ikut, Nabi suruh balik. Dia tak Islam lagi, balik. Sampai dia Islam pun Nabi bagi dia ikut. Itu hujah yang mengatakan tak boleh. Tapi kalau kita baca sejarah mana negara pun, sampai negara-negara yang dijajah, bila berperang sama-sama sendiri, tambah kalau orang istana kan, raja apa hak di Selangor tu, raja apa lawan dengan Tengku Kudin kan, anak raja lawan dengan menantu raja. Dia perang sama mereka, dia panggil siapa? Panggil sama ada guna kongsi gelap Cina ataupun panggil tentera British. Dah tu memang trademark mereka. Bila bergaduh kita panggil orang luar bagi settle. Tapi kalau tengok hak Nabi ni, Nabi tak mau untuk yang itu. Wallahu ta'ala alam. Yang ni mungkinlah kita boleh buat kajian lain ke, kita boleh bincangkan di sudut hikmah kenapa Nabi tak terima penyertaan daripada orang-orang Yahudi tersebut. Dan bab ni sebenarnya memang dikaji. Pasal memang ada kajian ditulis strategi ketenteraan Nabi SAW. Jadi insyaAllah yang tu kalau kita akan jumpa kemudian. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar tu dulu untuk malam ini. Kita berhenti takat baru nak keluar. Tuan-tuan nak kena tunggu, mereka tak lawan lagi ni. Bulan depan baru tengok mereka lawan. Jadi siapa nak tahu siapa yang mati, siapa yang tak mati, macam mana mereka berlawan, tunggu bulan depan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada apa-apa nak bincang. Wallahu ta'ala a'lam. Menangis teresak-esak itu tidak dikira sebagai ratapan. Mengambil bukti daripada perbuatan Nabi SAW sendiri, ada sekurang-kurangnya ada dua situasi yang berbeza. Pertamanya ketika salah seorang sahabat Nabi itu sedang nazak. Dalam riwayat menceritakan dengar bagaikan bunyi ayak yang menggelegak. Nabi menahan esaknya, kesedihan. Dan yang lebih jelas lagi ialah ketika kematian putera Nabi SAW yang bernama Ibrahim, anak kepada Maria Al-Qibtiyah tu, yang mana Nabi sebut bahawasanya innal aina la tadma', sesungguhnya mata ni dia teriak.
dan jiwa ni, hati ini sedih, dan kami, kata Nabi, berpisah dengan engkau ini menjadikan kami orang yang bersedih hati. Dan sahabat Nabi bila tengok Nabi teriak, ya Rasulullah, adakah kau menangis? Nabi keluar perkataan tu ialah sebagai menjawab persoalan bila sahabat nampak Nabi menitiskan air mata, teresak-esak. Baik, jadi poinnya ialah kalau takat teriak, teresak-esak, bunyi sedu-sedan, itu belum dikira sebagai ratapan atas sandaran perbuatan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu had mana yang dikatakan sebagai teriak tu, maka itu bergantung kepada, kita katakan, yang lebih daripada kadar biasa. Kalau kadar memang bersedih, dia keluar air mata, teriak, bunyi sedu-sedan, itu belum dikira sebagai luar biasa. Tapi kalau Arab jahiliah, dia akan sampai tahap dia hantuk kepala ke dinding, dia akan cari baju, dia akan koyakkan baju, dia akan, kalau jenis pakai yang ada rambut ni, dia akan rebangkan rambut tu, tarik rambut ni, style tu. Ingat tradisi Melayu zaman-zaman moden tak jumpa dah kot. Tapi kalau kita tengok cerita apa, ibu mertua aku kan, jadi mes sandak, tarik, jatuh, itu dekat-dekat dah tu. Mungkin kalau kita tengok kawan-kawan kita yang India apa semua kan, mereka ada bentuk itu. Ada seorang sahabat tu kata, kalau tengah pegang pinggan ni, dia dengar kata mati, dia rempas pinggan tu. Kalau boleh kata ada dinding, dia tanduk kepala ke dinding tu, hantuk kepala ke dinding, sedih. Arab ada. Kalau cuba tengok yang dalam paparan berita apa kan, jenis tepuk dada kan, tepuk dada, tarik baju, itu ratapan. Itu yang dilarang, jelas perkataan tu. Dan sebahagian daripada tindakan itu zaman Arab jahiliah, sebahagiannya dalam bentuk yang nature ada tapi berlebihan. Yang keduanya dalam bentuk sebenarnya menunjuk-nunjuk, konon-konon sedih. Dan yang ketiganya diupah untuk tunjuk sedih. Hak tu dalam masyarakat masa negara kita ada kan, yang dia bagi upah untuk tolong tunjuk sedih, pakai baju khas, karung guni macam tu, tangguh, pakai teriak berjalan sekali ikut keranda kan. Betul tak Talib? Kalau tanya dia tahu. Itu bentuk ratapan yang benci, yang dilarang. Wallahu a'lam. Ada lain? Larangan? Berapa dalam tak tahu. Hadis Bukhari tentang Abi Qayyim. Hadis tentang dia satunya tuan-tuan, kita menggambarkan talqin dengan hadis yang sebenarnya tak kena. Hadis yang sahih yang disahihkan ialah bagaimana Nabi memberikan peringatan kepada para sahabat. Sampaikan sahabat duduk diam. Ada hadis yang diriwayatkan kalau andai kata burung duduk diri hingga atas kepala pun tak bergerak, maknanya menggambarkan lamanya. Dan dia berkata kalau sembelih pun unta siap lapar lah kan, hadis macam tu. Itu Nabi memberikan peringatan, kita istilahkan sebagai memberikan tazkirah tentang kematian tersebut. Kalau kata sahih, hadis yang tu yang disahihkan. Satu. Yang keduanya ialah ia tidak menunjukkan kekerapan. Bukan pada setiap kematian akan berlaku begitu. Itu poin yang kedua. Dan poin ketiganya ialah apa yang ada dalam hadis itu tak sama dengan yang diamalkan dalam masyarakat kita. Tak sama langsung, totally tak sama. Yang ada dalam hadis itu ialah peringatan kepada orang yang masih hidup tentang agama, tentang alam akhirat dan sebagainya. Sedangkan yang berlaku dalam masyarakat kita
Ialah pi ajak orang yang dah mati. Soalan-soalan bocor, wujud tak kena ulang periksa ya. Tak sama. Pakej dia apa? Pakejnya ialah dia akan mula dengan duduk, dia kena baca surah Fatihah, lepas tu kena baca surah Al-Waqi'ah, surah apa lagi tak tahu. Al-Mulk. Lain, ada surah lain. Hadis tu tak sebut benda-benda ni. Lepas tu baru khabar pula. Wahai, dia sebut nama orang mati dan dibinkan kepada mak. Hadis yang dibinkan kepada mak Ibn Qayyim tu antara yang kata hadis tu palsu dan memang bercanggah dengan hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, bahkan ayat Quran bila sebut tentang anak, ud'uhum liabaihim, panggil anak tu dengan nama pak depa, tidak dibinkan kepada mak. Dalam tamadun manusia ni, wallahu alam, setiap kelahiran itu akan dinisbahkan kabilahnya, dinisbahkan keturunannya kepada belah bapa, kecuali Yahudi. Yahudi dia akan nisbahkan kepada mak. Dan pasal tu bila kata amalan yang ada ialah sebut nama si mati, wahai fulan, dia akan sebut bin nama mak. Itu pun dah canggah dengan berapa banyak hadis yang sahih dengan nas. Kemudian piajak pula soalan, kalau datang kepada kamu malaikat, hendaklah kamu jawab dengan yakin, janganlah kamu ragu-ragu. Itu nak habaq kat siapa? Habaq kat orang yang hidup ke habaq kat orang yang mati? Dia kata dah, ini baca untuk orang mati tapi sebenarnya untuk orang hidup. Kalau untuk orang hidup, habaq teruslah pada orang yang hidup. Wahai tuan-tuan sedang hadirin yang masih ada ni, mayat ini sekian-sekian akan ditanya, akan disoal oleh para malaikat. Antara yang ditanya nanti, semua pilih senarai yang ada tu. Ada beberapa hadis tentang benda-benda yang akan ditanya. Kalau dia bagi peringkatan yang tu, mudah-mudahan itu termasuk dalam memberikan tazkirah kepada orang yang hadir dalam peristiwa tersebut. Jadi tajuk tu nampak macam sama tapi dia pengguna dalil yang berbeza. Itu dipanggil penyelewengan ilmiah. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak, kalau orang buat serupa macam yang disandarkan dengan hadis pun jalan pilah. Kan? Jangan apa duduk atas kubur tu sudah apa ceritalah. Tapi bila yang disandarkan benda lain, yang dibuat benda lain, tak aci lah benda tu. Wallahu a'lam. Habis lah. Kalau ada sakit baki ke buku talqin anda tulis dulu. Tak ada. Kalau ada bagi pi siapa dah. Lama dah buku tu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.